Start bila yang awak makin ekstrim sampai kena tangkap geni tu? Umur 14 tahun. 14 tahun tu. 14 tahun. Apa kesilapan awak buat? Saya dah start menyamun dekat kawasan saya lah. Tak boleh tahu kawasan mana. Saya dah start menyamun kat situ. Saya ajak kawan saya menyamun. Yang orang kata sabun jatuh jangan kutip, sabun jatuh jangan kutip. Kenapa Jak kalau kutip jadi apa Jak? Ni macam tu. And gini tu padat. Dan padat sampai orang tidur depan tandas. Alamak. Tempat keluar masuk tandas tu, orang tidur depan tu. Senang cerita memang tak selesa kehidupan kat sana tu. Memang tak selesa. Tidur pun atas lantai bang. Tak faham. sama dengan cerita Jevana tu. Oh ya? Dah penat menitiskan air mata keluarga saya dengan air mata kesedihan. Jadi saya berazam untuk menitiskan air mata tu dengan air mata kegembiraan, air mata keluarga saya. Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan podcast nombor 1 di hati anda. Ada Ajak, Isi, Fizi, Ali dalam TPS Off Air. Di mana TPS Off Air ni kita akan bincang isu-isu yang tak keluar di on air. Hanya keluar di off air saja. Tu lagi satu dekat off air ni kita boleh tanya soalan macam-macam soalan. No limit, tak ada hal, tak ada censored punya nak tanya apa pun tanya lah. Masa ada limit tak masa? Tak ada limit sini. Ini kita plan nak buat lebih kurang dalam 7 hari. Oi, lama Straight. betul. Agak. Eh. Tapi hari ni istimewa tau. Hari ni memang istimewa. TPS Off Air ni istimewa sebab kita bersama dengan salah seorang bekas pelajar sekolah Harry Geni. Daripada zero sekarang ni menjadi hero lah. Sebab kalau dulu masa silam dia sedih jugalah kalau dengar masa silam dia, membuatkan dia masuk ke Harry Geni dan sekarang dia belajar diploma pengurusan penerbangan. Jadi apa lagi, perkenalkanlah tetamu kita hari ni. Kita bersama dengan Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya ke sini. Nanti Zat boleh Zat, tak ada masalah Zat. Kita memang besar hati pun nak jemput awak Zat, sebab awak ni boleh dikatakan sebagai sumber inspirasi lah kepada budak-budak muda yang mungkin ni lah, kita faham ada juga yang kata tersesat kejap, tersimpang jauh, tapi bila dengar cerita pada awak ni mungkin dia rasa dia bukan keseorangan, dia juga boleh rasa jadi seperti awak juga. Betul. Kalau awak nak tahu kan, saya tengok video awak sebenarnya dekat YouTube. Tu channel awak sendiri Channel saya sendiri. Channel awak kongsikan kisah hidup awak dulu sampai sekarang kan? Jad, nak tanya Jad kan, macam mana awak boleh terpanggil nak kongsikan kisah hidup awak tu? Sedangkan orang selalu kalau senang cerita aib diri ni orang tak nak buka. Asalnya waktu saya dalam Harry Geni. Masa saya masuk tu kurang. Yang baru-baru masuk ni kurang. Macam tu seorang, dua orang, tiga orang kan. Tapi bila dah lama saya duduk kat sana, saya tengok makin ramai. Dalam seminggu tu 8 orang, 7 orang. Setiap minggu maksud? Setiap minggu. Ada. Bukan setiap minggu, malah dia sampai ke 3 hari sekali. Oi, Dalam masa banyak, 70 penghuni banyak intake. bertambah. Banyak. Jadi Harry Geni tu padat. Oh. Dan padat sampai orang tidur depan tandas. Alamak. Tempat keluar masuk tandas tu, orang tidur depan tu. Senang cerita memang tak selesa kehidupan kat sana tu. Memang tak selesa. Tidur pun atas lantai bang. Tak sama dengan cerita Jevana tu. Oh ya. Sebab kalau cerita Juvana macam ada katil, dia boleh Ada lepak, katil. tempat luar semua. Tapi dekat Harry Geni kami dibekalkan dengan blanket je. Okey guys, apa kata cerita pasal Harry Geni ni, kita cerita kejap lagi, kita cerita dulu perjalanan hidup dia. Awal-awal tu macam mana sebenarnya? Kau Mula-mula asal apa yang kau buat dulu ni sampai masuk Harry Geni? Asalnya saya isap gam bang. Isap gam. Dia Rasa umur apa? 12. Tak sini tanya. Ni betul. Okey. Tak apalah, tak apa, betul lah. Rasa apa? Tak betul sebab saya pernah tengok orang isap gam tapi dia macam hilang terus. Dia punya laluk dia lain macam tu. Kau Isap tak gam. pernah rasa? Isap gam saya rasa tak sedar. Dia luar tindakan. Oh, ini Dunlop ke senapang? Wah, ada detail lagi kan. Tapi macam mana benda tu boleh terjebak? Maksudnya yelah daripada Pengaruh kawan ke ataupun daripada Tak, semua di saya sendiri lah. Saya nak isap try. benda tu. Saya nak Berapa try. lama awak terlibat dengan Gam dan gam dalam tak lama pun. Bila saya dah bosan isap gam tu, saya pindah ke isap dadah. Oh, tu yang upgrade lagi lepas tu. Waktu itu permulaan awak isap gam. Waktu tu umur? Umur 12. Okay. 12 tahun isap gam dulu? Berapa pula awak pindah yang lebih ekstrim? Okey, umur 12 tahun juga. Oh, tahun yang sama. Tahun Awak yang pindah ke Pil kuda. Pel kuda pula. Pil kuda. Waktu tu dah start isap pil kuda umur 12 tahun sebelum IPSR. Oh, jejak masa tu yelah untuk beli gam ke atau pil kuda tu memerlukan duit kan. Jadi masa tu awak kecil lagi, macam mana awak boleh dapat duit masa kecil tu? Masa tu saya selalu minta dengan mak saya. Saya tipu dia nak pergi main CC lah. Tu kita orang pun collab dengan kawan-kawan. Collab. Lepas tu collab tu mak tu saya minta dengan mak saya tak bagi. Jadi start saya belajar mencuri duit mak tu lah. Belajar sikit-sikit curi duit mak. Starting dia. Starting.
Lepas tu? Pernah terkantul lah Jad cuit duit mak? Kantoi, selalu terkantoi. Tapi mak tahu tak masa tu beli apa? Mak tak tahu pun. Okey. Saat umur saya 14 tahun baru mak saya tahu. Okey, itu dah sampai 14 tahun. Start bila yang awak makin ekstrim sampai kena tangkap yang digeni tu? Umur 14 tahun? 14 tahun umur tu? 14 tahun. Apa kesilapan awak buat? Saya dah start menyamun dekat kawasan saya lah. Tak boleh tahu kawasan mana. Saya dah start menyamun kat situ. Saya ajak kawan saya menyamun. Start umur 14 tahun. Bila saya lama-lama jadi macam seronok, jadi macam selesa, menyamun selesa. Saya ingat tak kantoi lah. Last umur 17 tahun saya terkantoi bang. Lama Oh, juga. jap, 3 tahun maksudnya juga. penglibatan awak dalam dunia menyamun ni maksud dah berapa kali sebenarnya? Dah Kali banyak tu. lah. Banyak sangat 14 banyak. sampai umur 17. Samun maksud awak samun orang ataupun awak Pergi pergi rumah rompak orang atau rumah orang perasaan ke kot macam kan? mana? Sambung orang pun ada. Daripada mula saya sambung Bangla bang. Okey. Start pada sambung Bangla baru sambung. Yelah, masa tu rasa macam senang nak lepas kan. Okey. Bawa senjata? Bawa senjata. Apa? Biasa pisau tu je. Jad, masa umur beberapa belas tahun tu, waktu pergi menyamun tu kan, ada tak rasa takut? Macam, aku ni bukan nak cakap lah, kalau aku pergi Malaysia nak curi kasut dia pun aku dah takut lah. Takut. Macam mana kau Betul-betul. betul? Sebab rumah aku ada CCTV. Rasa macam mana kan? Dia bila main dengan dadah ni kita jadi macam gentle bang. Dia macam tak takut semua benda. Oh. Tapi kau fikir nanti kalau ada polis mungkin ada senjata, mungkin akan ditembak. Tak pernah terfikir. Oh, Masa tu memang tak fikir. Yang fikir pasal nak duit, nak beli Nak dadah tu duit, kan. Dah dapat dadah kita dah macam dunia ni kita punya lah. Kepuasan dia lain Kepuasan lain tu. Faham. Daripada kau sambung Bangla, lepas tu kau sambung apa pula? Sambung orang Orang awam. Kedai-kedai ada tak pergi kedai? Kedai ada. Okey. Faham. Okey. Dan macam mana boleh terkantoi Ha-ha. sampai pergi hari gini? Okey, waktu tu kami betul-betul dah terdesak duit. Saya ajak kawan saya. Ajak Syirul. Bukan dia nama dia ajak. Ini mengajak. Sorry. Okay, saya ajak kawan saya dengan 3 orang. So waktu tu saya yang sebenarnya kami buat bersama, tapi dalam soal siasat tu saya tekan kepada saya. Sebab Okey. diorang nak ambil SPM, saya bagi diorang lepas. Allah. Awak ni bagus. Awak ni memang mulia lah. Okey. Apa Betul. ni? Maksudnya kawan-kawan awak tu semua lepas lah masa Semua tu. lepas. Saya seorang dihantarkan negeri ni. Okey. Diorang semua dapat jamin. Jadi masa first kali awak ditahan tu awak terus dihantar ke sana ataupun macam mana? Saya direman di sekolah Tuna Bakti. Okey. Lepas reman dalam masa sebulan tu, saya naik mahkamah kali kedua. Waktu tu lah baru timbul erti penyesalan. Faham. Tapi Okey masa lah, awak kena tangkap tu macam mana dia orang membagi tangkap. tahu masa kena tangkap tu masa dia orang bagi tahu dekat parents atau mak ayah awak masa tu. Okey, waktu tu pun saya tak tahu macam mana dia contact keluarga. Mungkin dalam balai tu pun ada kawan-kawan saya pun tak tahu. Tapi waktu saya dalam lock up tu sekali je sebelum mahkamah. Sebelum mahkamah keluarga saya datang melawat. Dia tanya bila mahkamah, tu je. Lepas tu sampai dekat sekolah Tuna Bakti saya tak pernah keluarga tak pernah datang melawat. Sampai di mahkamah untuk kena jatuh hukum baru dia datang melawat. Okey Jad, bila hari pertama awak jejakkan kaki kat negeri tu, rasa down tak Jad? Rasa tak macam saudara mara semua tak suka, family buang, orang tak dantar awak pun? Okey, perasaan ni saya rasa waktu saya dalam kereta polis lagi. Awal-awal lagi Kereta polis kan. Dalam kereta polis saya sebelum Tahu sampai pula rasa tu. dah masa menyesal lah. Dah habis dah rasa sedapnya. Jadi kan sebelum ni kan dah pernah dengar lagu sekolah negeri kan. Saya ingat dunia saya ni dah hitam, dah tak ada masa depan. Tapi bila sampai dekat negeri ni, duduk dalam setahun, tanggapan saya tu salah. Tanggapan saya yang saya fikir sama itu salah. Faham. Sebenarnya ada saya ingat dengan kata-kata seorang korporal dekat balai polis tempat saya. Okey. Korporal tu cakap pada saya, waktu tu saya dah macam tak ada harapan bang. Korporal tu cakap, ini bukan permulaan yang buruk dan bukan pengakhiran dalam hidup. Bagus. Dia pesan semangat sampai sekarang saya ingat kata-kata dia. Dan ingat nombor badan dia pun saya ingat. Baguslah Jad. Jad, kau ni sebenarnya seorang yang bagus tu. Dalam orang kata kekerasan hati kau tu ada satu sifat lembut kat dalam hati kau tu kau berubah. Okey Jad, masa kau kat dalam handle geni tu betul tak kena nak tanya lah soalan ni kan. Yang orang kata sabun jatuh jangan kutip, sabun jatuh jangan kutip. Kenapa Jak kalau kutip jadi apa Jak? Ni macam tu. Orang cakap lah. Orang Kalau cakap. ambil sabun kan dia macam Cuba saya try ambil sabun tengok. Okey. Jangan kalau kau ambil sabun tak cukup ni kantor ni. Betul ke Jad, ada ke benda-benda macam tu? Bagi saya semua mitos lah bang. Mitos eh. Kena cakap lah. Bagi saya semua mitos lah tu. Awak masuk dalam tu tak ada kena beli pun. Saya sabun jatuh saya kutip bang.
Tak ada apa, tak ada Tak ada apa. apa. Ah. Dah kalau tak Kenapa boleh. muka macam ni? Tak adalah. Aku Kenapa, seronok Zai? dengar. Sebab aku banyak dengar. Seronok dengar siapa jatuh? Ke ada sejarah hitam dengan sabun? Tak adalah. Sebab kan orang selalu cakap benda ni tau. Kita jadi macam fikir. Yalah banyak bila cerita Persepsi pasal kita buruk. Negatif. Negatif dia banyak. Tapi tak ada Tapi kalau kat sana dia ada 3 pilihan bang. Ha? Okey, Tiga tiga pilihan. pilihan macam mana? Pilihan Nak sabu jadi- jatuh? nak jadi fighter. Sabu sendiri ke macam mana? Ada taiko bingai jambu bang. Taiko, bingai, jambu. Okey, Okey lah, antara katalah. kita bertiga ni, kau nampak kita orang yang mana? Yang mana satu bingai, yang mana satu taiko, mana jambu. Kalau bagi saya tengok fighter semua. Fighter lah sangat. Aduh, untuk pengetahuan adik, semua tiga-tiga ni bingai. Betul tak salah orang kata semua tu maksudnya? Okey, kalau dulu mitos saya cakap kalau fighter nak jadi fighter kena sparring. Kena sparring dengan senior-senior. Oh, okey. Kalau kita kalah? Kalau kalah kita jadi bingai lah. Oh, Pula. Tapi sebenarnya bingai fighter-fighter semua berasal daripada bingai. Okey. Sebab fighter-fighter semua lalui apa yang bingai-bingai lalui. gitu. Masa bingai kena basuh baju. Akhirnya dia dah senior dia pula jadi fighter. Sebab junior takkan lawan sini, betul tak? Betul bang. Jambu? Jambu kena jadi adik lah. Kena jadi tempat manja bang. Tempat macam luahkan perasaan. Bukan tempat yang di luar iyalah, tabi'i bang. tapi- Tapi dia kena tempat macam manja-manja. Ijat main kejap-kejap. Abang stres Ijat. Betul lah contohnya. Betul lah. Nak tanya Jad, masa kau kat dalam tu kan Jad kan, pernah tak kau kena bully yang tu Bully? yang kau rasa macam nangis lah. Kenapa aku kena macam ni ha? Bully tu normal bang. Kat sekolah biasa pun ada bully. Betul. Tapi bully dekat ni bagi saya ekstrim sikit. Mesti sikit lah. Permainan dia orang permainan di luar jangkaan kita. Oh. Maksudnya layak lah untuk kalau kita nakah masuk situ baru kita tahu betul ke tak betul kan. Maksudnya macam selama ni kita rasa kita hebat kat luar, masuk dalam tu baru betapa kecilnya kita sebenarnya. Tapi kan? macam awak ni, kalau dengan background awak ni, hati kering ni, takkan kena bully juga kat hari ni. Yang baru masuk semua dibuli bang. Yang baru masuk semua kena bully. Okey Jad, boleh tak Ijat bagi tahu sejak tahun bila Ijat dah duduk dari negeri ni tu pagi-pagi tersedar, aku nak berubah lah. Okay, dah tu waktu saya dah setahun duduk kat sana. Dah setahun baru saya dapat berfikir, dapat selesa dengan situasi tu. Dah penat menitiskan air mata keluarga saya dengan air mata kesedihan. Jadi saya berazam untuk menitiskan air mata tu dengan air mata kegembiraan, air mata keluarga saya. InsyaAllah ya Allah. Waktu tu awak bagi tahu tak mak awak nak ubah. Waktu tu awak pindah pergi ke akademik waktu tu. Waktu saya pindah ke akademik. Sebelum saya tu awak mana? Saya dekat unit pancaragam. Oh, lepas awak terfikir tu lah awak fikir awak nak belajar. Betul. Nyanyi-nyanyi macam tu, macam ragam. Saya main trompet. Main trompet. Tapi kalau kira semua menyanyi pun boleh lah sikit. Menyanyi pun ada dekat, saya tak pandai nyanyi tapi kat situ ada khas untuk menyanyi. Ya, tapi nak suruh menyanyi pun Awak boleh cakap lah. betul sebab nampak muka Nyanyi macam tu. kaki karaoke ni. Ada bang. Okey Jad, tapi kalau ikutkan satulah kongsilah mungkin satu pengalaman yang awak tak boleh lupakan lah masa kat dalam Hendra Geni tu. Okay, pengalaman Makan saya, tak cukup ke? Kat sana memang makan tak cukup. Tak cukup. Makan menu dia macam mana je ha? Makan tengah hari pagi kita dibekalkan dengan satu roti. Sekeping ya? Sekeping tapi tebal. Okey. Roti tu kalau baling kat kepala orang boleh bengkak. Memang kena cecah panas lah, cecah. Okey. Faham, Tapi faham. kalau cahaya tu lembik kan. Faham. Abang Lepas duduk tu- dalam camp dik tahu. Apa tu? Lepas tu tengah hari ikan jekik. Ikan jaket. Ikan jaket ikan caru je caru. Kalau Kelantan panggil ikan konge. Gitu. Ikan jaket tengah Lepas hari. tu petang kita akan makan ayam ataupun daging. Oh, petang makan sedap sikit. Heaven lah. Petang tu Okey. sekali dengan malam lah. Sekali dengan malam. Malam tak makan lah. Malam dah tak ada makan lah. Kalau lapar malam-malam? Kalau ada macam keluarga jumpa kan, beli barang-barang kat koperasi. No. Ada koperasi kat sana. So bekalan malam untuk yang beli dekat koperasi tu lah. Okey. Awak pernah dibuli di hari geni masa awak junior. Saat awak jadi senior, adakah awak bully junior? Kalau tanya junior-junior saya mesti pernah dia orang pernah kena. Tapi saya buat untuk dia orang tak jadi teruk bebes kita orang. Bebes kita orang ni bebes yang paling teruk orang kata lah. Tapi dia kata kat bebes sebelum ni pun bebes sebelum ni teruk. Teruk maksudnya? Teruk macam Dia kaki punya mantul. orientasi lah. Kaki mantul? Kaki mantul ni macam kaki melawan. Mantul Pak Abu. Mantap. Okey. Okay, kaki tak dengar cakap. Tapi sebelum base sebelum ni pun dia cakap macam tu juga. Tapi saya tak nak base ni base yang baru ni jadi macam base saya. Jadi saya waktu tu saya dekat Hendra ni saya ditugaskan untuk jaga budak-budak junior. Saya dengan kawan saya, sahabat saya. Habis kau tak pijak junior-junior kau tu?
Pijak tetap pijak bang. Yelah kalau tak nanti kan diorang melawan kan. Betul. Diorang tu baru masuk. Jadi diorang rasa dunia ni diorang punya. Jadi kena diorang kawal benda-benda macam tu. Betul. Yeah. Dekat sana dia ada dekat unit akademik dia ada blok atas, blok bawah. Blok bawah ni untuk budak-budak form 5 yang ambil SPM. So blok atas ni untuk budak-budak form 4. So saya ditugaskan untuk jaga kat atas. Jaga budak-budak form 4. So waktu tu lah saya menggunakan sedikit kekerasan bang. Untuk diorang study. Okey. Kekerasan untuk study lah. Awak ni macam Robin Hood lah. Set, kau kita nak tanya jugalah kan, macam kita kalau belajar ni dekat kampung kan, paling tidak kalau gagal pun ayah kita marah. Kau tengok tu, jadi macam boy tu, anak jiran sebelah tu, BM dia dapat A. Kau tak boleh dapat itu. Kalau macam korang gagal dapat apa? Kita orang kat sana 1G 10 tapak kaki. Oh. 10 sebab tapak kaki guna pipe PVC. G tu gagal. Gagal. Oh, kalau E? Kalau E 5. E5, E pun kena 5. D? D tak ada. D 2. Saya rasa tak ada saya. Sebab dia gagal je lah kan. Nampak saya. Okay, kalau macam kau awak masuk dalam tu masa umur awak 17 tahun je kan. Maksudnya SPM ambil umur apa? Umur 20. Oh, 20 tahun. Share lah sikit keputusan SPM awak berapa? Alhamdulillah saya dapat 5A dalam SPM. Wah. Apa yang A tu Zat? Sains, matematik, sejarah, pendidikan Islam dan tasawuf Islam. Allah Akbar. Sains, matematik, sejarah. Kita Itu kalau orang nak ni jadi pun- pilot dah layak tu. Aku pun satu je A, Dik. Izzat rasa berterima kasih tak sebab masuk Indigeni? Izzat kata kalau Izzat kat luar, Izzat jadi macam ni tak? Okey, kalau masa boleh undur bang, saya takkan ubah apa-apa. Sebab pengalaman ni satu anugerah bagi saya. Betul, bagus. Dan saya tak nak ubah apa-apa kalau saya kat luar sebelum masuk ni mungkin saya tak akan jadi manusia ini. Mungkin apa yang Allah aturkan untuk saya ni ada hikmah. Allah nak tunjukkan satu persatu kat saya. Betul. Ya. Maksudnya apa yang berlaku dekat kisah silam awak ni sikit sebanyak membantu kehidupan awak sekarang. Betul. okey. Dia bagi Cuma inspirasi jangan ulangi juga. lah. Jangan ulangi InsyaAllah, lah. bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Izzat sekarang ni belajar untuk lagi berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Lagi 2 sem, lagi setahun lah. Oh, lagi setahun lagi. Okey. Target ke mana bila habis belajar ni? Adakah sambung ke macam ni? Target saya nak sambung kot. Sambung ke cabin crew untuk jadi pramugara. Wah, alhamdulillah. Izzat, abang suggestkan lagi sikit boleh Izzat? Izzat ambil lesen terus Izzat. Lesen. Awak jadi pilot tu lah. Betul. Rabun bukan tak boleh. Ha? Gabun. Alamak, gabun. Rabun zaman sekarang ni kan ada yang laser mata. Profesor Try Mahayal. juga. Sebab aku rasa kau boleh pergi lebih lagi. Kau Betul. boleh pergi lebih lagi. Kau target pilot. Tak jadi baru jadi pramugara. Okey, insya-Allah Tapi cita-cita dia bagus. Betul. Sebab pramugara pun seorang public figure yang disegani, digagumi kan. Betul. So dia boleh tunjuk contoh yang baik juga. Zat, kalau boleh minta nasihat sikit. Izzat boleh tak nasihat pada adik-adik yang tengah tengok ni? Mungkin ada adik-adik yang nakal, yang ada perangai ataupun curi-curi, isap gam, mak tak tahu. Kan sekarang ni mungkin Izzat boleh kongsikan kat adik ni, nasihat kat adik-adik ni. Nasihat saya yang untuk sebayan saya lah. Okey, nasihat saya, kalau kita jatuh, kalau dia macam saya bang, kalau kita jatuh, bangkit dan belajar dari kesilapan. Sebab guru yang terbaik dalam kehidupan adalah belajar dari kesilapan. Betul. Itu dia. Jangan cepat mengalah. Betul bang. Okey. Ya. Jad. Soalan ni serius sikit. Okey. Jad. Awak tak malu ke? Awak cerita tentang kisah silam awak yang awak ni seorang bekas penagih. Sekarang ni sosial media semua duk cerita pasal awak. Apa? Kenapa awak buat macam tu? Jadi tujuan saya untuk bagi pengajaran bang. Sebab Indigeni bukan tempat yang best. Isap radang ni bukan yang boleh hilangkan stres. Jadi saya nak ke arah itu untuk bagikan pengajaran. Jadi saya tak malu pun untuk berkongsi pengalaman. Saya nak bagi pengajaran supaya kes-kes dalam Malaysia ni berkurangan. Saya usaha bang. Bagus. Maksudnya gejala dadah apa semua jenayah muda ni semua kalau kita bendung dari awal negara kita pun okey. Tapi sikitlah, mungkin ada tak kawan-kawan lama awak yang masa kamu kampung untuk cari balik awak? Dah keluar. Ijat dah keluar habis. Ijat. Raja sudah keluar. Mari cari dia. Ijat is back. Ijat is back. Jad, dia kata Dunlop lu. Ada. Cap senapang. Macam mana? Waktu permulaan saya keluar, saya lepak dengan sahabat saya ni. Adalah yang pelawa-pelawa Jad, dia orang. Dia pelawa lepak ke rumah dia. Jadi kalau saya cakap dia, kalau nak lepak ke kedai lah. Nak lepak sekali lepak ke kedai. Sebab kalau lepak dalam rumah macam-macam boleh jadi lah. Bagus Jad. Jad, sebenarnya abang pun doakan. Abang suka tengok awak ni kan. Abang doakan supaya hati awak ni terus kekal istiqomah, terus jadi Ijat yang sekarang ni. Suka betul dengan awak cakap. Awak ni punya cakap, saya rasa awak ni akan jadi somebody satu hari nanti ni. Betul ya. InsyaAllah. Betul lah. Maksudnya lepas borak dengan awak ni baru saya tahu kenapa
kita gelar dadah musuh negara. Ni ya. betul. Sebabkan dadah punah habis orang ni. Betul. Rosak. Tapi awak Jaya keluar. cepat. Awak cepat berundur, awak sedar yang benda tu rosak, tengok diri awak sekarang je. Tapi apa pun penonton-penonton semua kita Yes. gelak-gelak juga, tapi apa yang Ijat kongsi ni sebenarnya satu benda yang bagus Ijat Yes. Jauhi diri kita daripada dadah, betul Ijat Terima kasih Ijat bagi nasihat-nasihat macam ni. Semoga Dan Ijat jadi orang berguna satu hari nanti Mungkin sekali lah last kita bagi peluang kepada Ijat. Mungkinlah ada juga antara penonton-penonton yang tengok ni, yelah Ijat pernah buat kesilapan dekat dia sebelum ni. Kita tak tahu kan, mungkin kita Rakan-rakan Ijat ke sebelum rakan ni ke. ada juga masa-masa awak pernah samun sebelum ni. Yelah awak tak sempat nak bagi tahu, nak minta maaf kat dia. Macam Mungkin mana lah tu? dia tengah tengok sekarang ni. Mungkin awak sepatah kata untuk diorang. Silakan Ijat. Okay, kepada yang saya pernah buat silap kepada dia orang, saya nak minta maaf. Moga tak fight case lah. Saya pun dah tak nak masuk dalam. Moga tak fight case. Kalau ada apa-apa yang dia nak sangat daripada saya, boleh cari saya bang. Dan insyaAllah saya boleh bayar apa yang dia nak tu. Dan kata-kata kepada remaja-remaja di luar sana, satu je saya nak pesan lah. Jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha itu perlu diteruskan. InsyaAllah Allah akan hadirkan sebuah kejayaan. Jumpa lagi guys. Kita sekarang off air. Assalamualaikum.